نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama lagi untuk kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab Tadabbur Hikmah yang disaring ataupun yang diintisarikan daripada karya agung tafsir Nusantara yang ditulis oleh seorang ulama daripada Indonesia, daripada Sumatera, iaitu Hamka, yang mana pada kuliah yang lepas telah pun saya menceritakan biografi Hamka ni serba sedikit supaya kita kenal siapakah penulis kitab yang kita baca. Kerana di dalam agama ini Ali bin Abi Talib pernah berpesan, dia mengatakan bahawasanya inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum, atau kama qala, yang bermaksud sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ilmu yang kita nak ambil ini, kalau ilmu tu ada kaitan dengan agama, agama dia adalah agama sebenarnya. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah daripada siapa kamu mengambil agama kamu. Ini juga yang disebutkan oleh Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin seorang tokoh besar tabi'i yang merupakan anak murid kepada Abu Hurairah. Dia mengatakan innan nas lam yakunu yas'aluna 'anil lam yakunu yas'aluna 'anil isnad hatta idza waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum fayunzar in kana min ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhu wa in kana min ahli bid'ah fayuraddu hadithuhu. Yang bermaksud kata Ibn Sirin, sesungguhnya manusia di zaman dia, manusia sebelum daripada dia tidak pernah bertanya tentang kepentingan sanad. Tak pernah cek pun siapa yang nak sampaikan kepada mereka agama, mereka akan terima. Sehinggalah apabila berlakunya peristiwa pembunuhan Osman. Bila Osman dibunuh, Osman ni dibunuh disebabkan oleh kerana fitnah politik. Ada orang tak puas hati dengan dia. Orang tak puas hati nak dapat kedudukan, tak dapat. Maka Osman difitnah dan akhirnya Osman dibunuh, dan pada masa tu berlaku kekacauan. Munculnya golongan-golongan yang menipu atas nama agama. Munculnya golongan yang memalsukan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak kata, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata. Jadi dia kata apabila berlakunya fitnah pembunuhan Uthman, maka mereka mengatakan sammu lana rijalakum. Sampaikan kepada kami nama-nama perawi kamu. Bila bacakan apa-apa riwayat di dalam agama ini yang dikatakan ia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namakan kepada kami siapa yang membawakan berita ini. Fayunzar, maka dilihat, in kana min ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhu. Kalau ia daripada kalangan ahli sunnah, kita terima. Kalau dia daripada kalangan ahli bid'ah, kita tolak. Begitu juga tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dalam isu kita nak membaca sesebuah riwayat ataupun nak baca sebuah kitab, paling tidak kita kenal lah sikit siapa penulis dia. Jadi sebab itu saya khususkan pada minggu lepas, saya khususkan untuk kita mengenali siapakah tokoh yang kita sedang baca. Kalau kita tengok dalam hadis pun ada kisah kan, Heraklius ketika mana menerima surat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Heraklius merupakan orang besar Rom, pemerintah Rom Timur, iaitu pembesar Konstantinopel pada masa itu. Dia bila menerima surat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak dia masuk Islam, maka dia sebelum dia nak baca surat Nabi, dia siasat dulu siapa Nabi ni. Maka dia bertanya pada Abu Sufyan. Saya dah huraikan hadis tu, kalau tuan-tuan nak tengok syarah hadis tu boleh tengok di YouTube, surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Heraklius. Jadi dalam kuliah yang lepas kita telah pun bercerita serba sedikit berkaitan dengan ayat yang pertama dan ayat yang kedua, dan juga ayat yang ketiga. Maka saya ulangkan sedikit secara umumnya supaya kita faham konteks ayat ni, yang mana Allah Azza wa Jal memulakan ayat ni dengan soalan, amma yatasaalun, apakah sebab tentang apakah yang mereka
saling bertanya sesama mereka. Anin naba'il azim, mereka bertanya tentang satu peristiwa yang besar, satu perkara yang besar, yang mana mereka itu merujuk kepada orang-orang Arab Quraisy pada masa itu ketika mana Al-Quran diturunkan di kalangan mereka. Apabila Al-Quran itu diturunkan dalam masyarakat mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bertanya-tanya tentang apa? Anin naba'il azim, tentang satu berita yang besar. Mujahid mengatakan berita itu adalah Al-Quran. Manakala Qatadah, anak murid kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mengatakan peristiwa besar ataupun berita besar itu ialah berkaitan dengan qiyamah. Manakala saya telah huraikan pada minggu lepas, Ibnu Ashur dia mengatakan apabila Al-Quran mengatakan peristiwa besar dan tidak dispesifikkan, maksudnya ialah semua berita yang besar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah Al-Quran yang merupakan kalam Allah. Disebutkan di dalam Al-Quran bahawasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah yang tidak ada keraguan padanya, dan juga membantah syirik yang dilakukan oleh orang-orang Arab Quraisy di Mekah pada masa itu. Dan begitu juga kisah yang berkaitan dengan kebangkitan yang akan berlaku di selepas daripada hancurnya dunia ini. Ini semua merupakan berita besar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang Quraisy tertanya-tanya sesama mereka. Orang Quraisy tertanya-tanya sesama mereka, dan inilah pandangan yang saya kira dipegang oleh Hamka tu sendiri, yang mana kalau kita tengok Hamka mengatakan, kalau tuan-tuan tengok pada tafsiran yang kedua tu, dia mengatakan adalah satu berita besar bagi mereka itu seketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Abdullah yang mereka kenal sejak dari masa kecilnya sampai masa remajanya, dan sekarang telah meningkat usia lebih dari 40 tahun, telah mengeluarkan suatu pendirian yang berbeza sama sekali daripada apa yang mereka harapkan. Dia mengaku dirinya mendapat wahyu daripada Tuhan. Dia mengaku malaikat Jibril diutus Allah untuk menemuinya bagi menyampaikan wahyu itu. Dan wahyu-wahyu yang disampaikannya itu sangatlah menggoncangkan masyarakat. Dia melarang menyembah berhala yang selama ini menjadi dasar agama kaumnya. Dan dia pun mengatakan pula bahawa di belakang hari yang sekarang ini, iaitu setelah kita mati, kita semua ini akan hidup kembali dalam alam lain yang bernama alam akhirat. Di sana akan diperhitungkan amalan manusia. Dosa yang tidak akan diampuni kalau tidak taubat betul-betul ialah dosa mempersekutukan Allah dengan yang lain. Mereka bertanya-tanya, berbisik hilir, berbisik mudik di Dar An-Nadwah, tempat mereka biasa berkumpul, atau di dalam masjid, atau di mana sahaja. Yang menjadi berita hangat ialah soal ini, soal Al-Quran yang dinamakan wahyu, soal kiamat, dan soal kebencian kepada penyembahan berhala. Jadi kalau kita tengok kat sini, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Hamka berpandangan lebih kurang macam Ibn Ashur, iaitu apa saja yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran, daripada tauhidnya, daripada kebenaran Al-Quran ialah kalam Allahnya, daripada Nabi itu sendiri mengaku dirinya diutuskan oleh Allah, yang sampai kepadanya wahyu yang dibawa oleh Jibril tentang kebenaran hari kiamat. Semua ini termasuk dalam berita besar yang diperbisik-bisikkan oleh Quraisy pada masa itu. Maka Hamka lebih setuju dengan pendapat yang dibawakan oleh Tahir bin Ashur, kerana lafaz ini umum, berita yang besar, semua berita yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran itu merupakan berita yang besar bagi Quraisy. Allazi hum fihi mukhtalifun. Allah Taala kata, berita yang mana mereka sendiri berbantah-bantah, mereka sendiri berbeza pendapat dalam kalangan mereka. Sebahagian mereka apabila mendengar Al-Quran, ada yang menerima, ada yang menjadi Muslim. Ramai yang menjadi Muslim juga pada masa itu. Dan ada juga di kalangan mereka apabila mendengar Al-Quran, mereka membantahnya. Walaupun mereka tidak ada hujah untuk menolak, akhirnya mereka menggunakan labelan. Mereka menolaknya
dengan sekadar memberikan perlecehan kepada kalam yang mereka dengar dengan mereka mengatakan asatirul awwalin, ini merupakan dongengan orang-orang lama, dongengan orang-orang dulu. Mereka tak ada hujah nak balas pun Al-Quran. Mereka tak ada hujah nak mengatakan Al-Quran ini mempunyai kesalahan dari sudut tata bahasa dan sastra. Mereka tahu bahawasanya Al-Quran mempunyai gaya bahasa yang sangat tinggi, mempunyai mukjizat dari sudut sains, mukjizat dari sudut linguistik. Tetapi mereka tak ada alasan untuk menolak, melainkan mereka kata ini merupakan dongengan orang yang terdahulu. Ini merupakan dongengan orang yang terdahulu. Sebahagian daripada mereka menuduh Nabi yang membawa Al-Quran, sedangkan mereka tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ini digelar sebagai Al-Amin, orang yang amanah, orang yang orang percaya dengan dia, sehingga bila mana orang nak menyimpan harta simpan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi, ataupun sebelum Nabi menerima wahyu, Nabi tu menjadi kita panggil Nabi tu menjadi penjelas ataupun pemutus, kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pemutus kepada masyarakat pada masa itu. Mereka mengatakan hadza kalamu majnun, ini merupakan kalamu majnun, kalam orang gila. Mereka tuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu gila, sedangkan mereka tahu Nabi sebenarnya tidak gila. Tidak mungkin seorang yang gila akan mengeluarkan ataupun akan membawa perkataan yang begitu tinggi bahasa sastranya, yang begitu tinggi nilaian linguistiknya, yang begitu tinggi seni bahasanya. Tak mungkin. Mereka tak ada alasan untuk menolaknya, melainkan mereka takabur, besar kepala, kerah kepala, dan akhirnya mereka menggunakan labelan. Sebahagian daripada mereka mengatakan ini adalah sihir. Ini adalah sihir. Jadi banyak orang kata apa, pendirian yang berbeza-beza yang dilakukan oleh Quraisy pada masa itu. Sebahagian mereka beriman, sebahagian mereka takabur, tak mau terima kebenaran, dan mereka yang takabur ini menggunakan pelbagai cara untuk menolak kebenaran yang telah tetap di dalam jiwa mereka sebenarnya. Maka sebab itu Hamka mengatakan nescaya perselisihan itu tidak akan putus-putus. Tanya bertanya antara yang satu dengan yang lain tiada akan terhenti, kerana semuanya akan memperturutkan pertimbangan sendiri. Baik, kemudian Allah Ta'ala kata, kalla, jangan, kata Allah. Kalla, jangan. Artinya, tidak ada perlunya dipertengkarkan atau mereka bertanya-tanya dalam soal yang besar itu. Maksud Allah Ta'ala kata, tak perlu nak bertanya-tanya. Sebenarnya tak perlu pun nak bertanya. Kata Ibn Kathir, di dalam ayat ni merupakan mengandungi tahdidun syadid, mengandungi satu amaran yang keras, wa wa'idun akid, dan merupakan janji buruk bagi mereka yang tidak percaya kepada berita yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya Allah Taala kata kalla, jangan, saya alamu, jangan bertanya-tanya lagi, kerana pastinya mereka akan tahu. Allah Taala menyebutkan pada ayat yang keempat, mereka akan tahu. Yang mana mereka akan tahu bahawasanya proses membangkitkan semula makhluk di hari kiamat nanti adalah satu kebenaran. Dan mereka juga akan tahu bahawasanya mereka yang tidak beriman ini pastinya akan menerima azab yang berat daripada Allah disebabkan mereka terlibat dengan syirik dan sebab mereka menolak kebenaran tanpa alasan yang kukuh ataupun tidak ada uzur untuk mereka menerimanya, bahkan mereka menolaknya hanya semata-mata kerana kerah kepala dan besar kepala. Maka sebab itu kata Hamka di ayat ni, dia kata tegasnya kalau mereka bertengkar atau bertanya-tanya, tegasnya kalau mereka bertengkar atau bertanya dalam persoalan yang besar itu sehingga keputusan tidak ada, namun akhir kelaknya mereka pasti akan tahu juga. Maksud Hamka kata sekarang ni tak payah nak tanya-tanya lah, kerana kalau kamu nakkan kebenaran patutnya kamu dah boleh terima dah.
Kamu dah tahu dah benda tu adalah kebenaran. Kamu tahu Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh di sudut hati kamu, kamu tahu. Tetapi kamu tetap tanya bertanya. Kamu tetap bisik berbisik, kamu tetap mempersoalkan kebenarannya. Tanya bertanya ni tak bawa ke mana. Kalau kamu tak bertanya sekarang pun tak apa. Satu hari nanti kamu akan tahu, dia kata. Atau segala yang mereka tanya bertanyakan itu tidak lama lagi pasti akan menjadi kenyataan. Pasti, kerana ini merupakan hakikat yang tidak ada keraguan padanya. Kerana ketentuan yang digariskan oleh Allah, tidak ada tenaga manusia yang dapat menahannya. Summa kalla sayalamun. Allah Ta'ala dalam ayat kelima, Allah Ta'ala ulang lagi. Kemudian jangan lagi bertanya-tanya. Kemudian itu diperingatkanlah untuk kesekian kalinya. Sekali-kali jangan kamu bertengkar, bertanya-tanyaan juga, kerana tidak akan ada faedahnya. Menggantang asap, mengkhayalkan kehendak yang telah tertentu daripada Allah dengan hanya meraba-raba dalam kegelapan jahil. Summa kalla sayalamun, kelak mereka akan tahu. Nanti mereka akan tahu. Segala segala keraguan-raguan yang menimbulkan berbagai jenis pertanyaan, kian sehari akan kian sirna. Sebab Al-Quran kian sehari akan kian jelas. Apa yang disebutkan oleh Al-Quran itu, makin hari makin kita akan nampak kebenarannya. Ya? Baik, menurut satu riwayat yang dibawakan oleh ahli-ahli tafsir, soal yang lebih menjadi soal yang dipertanya-tanyakan antara mereka terlebih dari yang lain ialah soal dibangkitkan sesudah mati itu, yakni yaumul ba'as. Seperti mana yang saya sebut tadi, ini disebutkan oleh Qatadah, anak murid kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan juga Ibnu Zaid yang merupakan seorang tokoh besar di dalam tafsir juga. Sebagai tersebut dalam surah ke-36, dalam ayat yang ke-78 daripada surah Yasin, pernah ada di antara mereka yang memungut tulang yang telah lapuk dari tanah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, di dalam surah Yasin ada satu ayat yang Hamka bagi tahu, dalam surah yang ke-36 tu, surah Yasin surah ke-36 ayat 78. Kalau tuan-tuan biasa baca surah Yasin, boleh tengok ayat ke-78. Yang mana ayat yang ke-78 dalam surah Yasin ni betul-betul menunjukkan kepada kita bagaimana sikap golongan yang tidak percaya kepada hari pembalasan, yang betul-betul cabar Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari tentang kebenaran hari pembalasan. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bawakan ayat yang berkaitan dengan manusia ni semuanya akan dibangkitkan di hari kiamat. Apa yang dikatakan oleh orang ni, saya bawakan sekejap tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Saya bawakan ni surah Yasin. Kita tengok ayat 78 dalam surah Yasin. Okey. Ni surah ini ayat 78 ya. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dia, yakni seorang lelaki ni, dia memberikan kami satu perumpamaan sedangkan dia lupa penciptaannya. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dia bertanya pula, siapakah yang mampu untuk menghidupkan tulang yang dah hancur ni? Siapa yang mampu untuk menghidupkan kembali tulang sedangkan ia telah menjadi debu? Allah Azza wa Jalla mengatakan, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan, yang menghidupkan tulang itu ialah Tuhan yang menciptakannya kali pertama. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan Tuhan ini adalah maha mengetahui bagi setiap makhluk yang dia ciptakan. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita tengok dalam ayat surah Yasin ni, memang betul ada di kalangan manusia yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang nak hidupkan kembali tulang belulang padahal ia telah lapuk, dah hancur dah tulang tu. Dia kata, siapa mampu hidup? Siapa yang mampu hidupkan? Ni dah mati dah ni.
sampai Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk menjawab, yang akan menghidupkannya ialah yang menjadikannya pertama kali. Nanti saya akan urai maksudnya. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya, kalau Allah Azza wa Jal berkuasa untuk menciptakan manusia daripada tak ada apa, nothing, from nothing, tak ada apa, tiba-tiba muncul kita. Rozaimi 40 tahun dulu tak ada. Apa pun tak ada. Tulang tak ada, rambut tak ada, janggut tak ada, mata pun tak ada. Allah Ta'ala boleh cipta. Ya, Allah Ta'ala boleh cipta 30 tahun yang lepas. Bukan kata 30, orang kata, berapa umur lah, tak apalah, umur saya tak penting. Tapi maksudnya 30 tahun lebih yang pasang, 30 tahun lebih yang lepas, Allah Ta'ala ciptakan Rozaimi daripada tak ada apa, tiba-tiba menjadi satu orang manusia yang ada anggota, yang ada tulang, yang ada daging, yang ada janggut, yang ada gigi, dan yang ada anggota yang lain. Allah Ta'ala boleh cipta. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan, wahai Muhammad, yang menciptakan, yang boleh mengembalikan tulang tu kepada asal, ialah Tuhan yang sama yang menciptakan tulang tu daripada nothing. Kalau Tuhan tu berkuasa, boleh menciptakan sesuatu daripada tak ada apa, dah tentulah Tuhan tu lebih berkuasa lagi untuk menciptakan sesuatu daripada tulang yang ada. Kerana tulang tu dah ada dah, tinggal nak kembalikan balik saja. Sebelum ni Tuhan pernah ciptakan tulang tu daripada tak ada apa. Maka sebab itu, kalau kita betul-betul fikir dengan logik, tak ada ruang untuk kita tolak tentang kebenaran hari kiamat. Kerana apa? Kerana Allah Azza wa Jal telah menciptakan kita daripada tak ada apa. Maka Tuhan lebih mudah lagi untuk dia memulangkan semula ataupun mengembalikan semula jasad kita setelah kita ada. Cuma jasad kita dah hancur. Ya? Kesimpulan dari ayat-ayat ini ialah, pertanyaan yang timbul antara sesamamu itu kelak akan terjawab dengan sendirinya. Kerana wahyu akan turun lagi dan keterangan akan bertambah lagi dan pembuktian pun akan diperlihatkan. Sebab itu bersedialah buat beriman. Kalau mereka betul-betul mencari kebenaran, mereka akan dapat kebenaran tersebut dengan membaca Al-Quran yang diturunkan kepada mereka. Kalau sebenarnya mereka tak ada orang kata apa, tak ada alasan nak tolak. Sebab mereka cuba menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cipta Al-Quran. Pertama tuan-tuan, kalau kita tengok Nabi ni buta huruf. Sebab itu kita kata An-Nabiyul Ummi. Ini ada sebahagian daripada kawan-kawan saya tuan-tuan, ada yang komplain kata, ada yang buat aduan kata kawan-kawan daripada UK, daripada overseas tak boleh masuk. Mungkin dia orang silap paskod kot, ya. Nanti Datin Alia dan juga Hajah Ili mungkin boleh tengok, betulkan mungkin boleh bagi tahu paskod yang sebenar. Mungkin ada yang nak masuk, jadi mereka nak bersama dengan kita, kesian pula kan tak dapat masuk. Baik, kita sambung balik. Mereka tidak ada alasan sebenarnya untuk memfitnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni buta huruf. Nabi tak boleh membaca, Nabi tidak boleh menulis, dan Nabi bukan seorang penyair yang hebat. Bahkan setelah daripada Islam itu menang sekalipun, Nabi tetap tidak boleh bersyair. Sebab itu Nabi SAW ni dia ada penyair dia sendiri. Ada 3 orang penyair Nabi. Kalau siapa-siapa yang baca sirah ataupun yang biasa ikut kuliah saya lah, dulu saya pernah cerita siapakah yang menjadi penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu Nabi hidup. Ada 3 orang. Yang pertama nama dia Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, yang kedua nama Abdullah bin Rawahah, yang ketiga nama Hassan bin Thabit. Apa tugas mereka? Tugas mereka ialah buat syair, jawab syair-syair orang Quraisy yang menghina Nabi, yang mengherdik Nabi, yang mengutuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka jawab dengan syair.
Kenapa mereka perlu mewakili Nabi? Kerana Nabi itu sendiri tidak boleh bersyair. Wa ma 'allamnahu asy-sya'ra wa ma yanbaghilah. Kalau kita baca surah Yasin, Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, dalam surah Yasin, Allah Taala kata wa ma 'allamnahu asy-sya'ra wa ma yanbaghilah. Kami tidak mengajarkan dia itu syair. Kami tak mengajar Nabi ini syair wa ma yanbaghilah, dan syair itu juga tidak sesuai untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian? Supaya Allah dapat menutup jalan-jalan alasan orang-orang yang tak mau beriman dengan Nabi mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kononnya mencipta sendiri. Kononnya mencipta sendiri Al-Quran. Pertama, itu memang tak ada alasan untuk mereka. Tak ada alasan. Ya. In huwa illa dhikrun wa Qur'anun mubin. Tidak lain, tidak bukan Quran itu merupakan peringatan, dan ia adalah Quran yang nyata. Bagi mereka-mereka yang nak beriman, mereka akan tahu. Tak mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mencipta sendiri Al-Quran. Tak mungkin. Kerana yang keduanya, kerana mereka yang tahu ataupun yang membaca Al-Quran, mereka akan dapati di dalam Al-Quran ni terlalu banyak cerita-cerita tentang umat yang terdahulu. Umat yang terdahulu yang tak diketahui pun oleh orang Arab, apatah lagi orang yang buta huruf macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana tu, tak mungkin Nabi boleh reka sendiri. Pendetilannya tu sangat selari. Sebab itu saya dulu pernah saya sebut, kalau tuan-tuan dan puan-puan baca kisah Yusuf, Nabi Allah Yusuf, dan tuan-tuan dan puan-puan baca tentang kisah Nabi Allah Musa. Nabi Yusuf dengan Nabi Musa ni, kedua-duanya adalah Nabi yang Allah Ta'ala utuskan di negeri Mesir. Yusuf pun di Mesir, Nabi Musa pun di Mesir. Dua-dua di Mesir. Dan mereka dua-dua berinteraksi dengan pemerintah Mesir, Raja Mesir pada masa itu. Cuma nanti tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kalau tuan-tuan baca surah Yusuf, tuan-tuan tengok bagaimana Allah Azza wa Jal refer kepada raja yang diceritakan dalam kisah Yusuf. Waqala al-maliku tuni, berkata raja Allah Taala refer kepada pemerintah atau raja di zaman Nabi Yusuf itu sebagai al-malik, raja, malik. Manakala bila Allah refer kepada raja di zaman Nabi Musa, Allah menyebutkan perkataan Fir'aun. Allah Ta'ala menggunakan perkataan Fir'aun, bukan perkataan Malik. Sedangkan kedua-duanya adalah pemerintah Mesir. Kenapa dibezakan istilah? Setelah kita kaji pada zaman moden ni, baru kita tahu. Sebenarnya dinasti berbeza, kerajaan berbeza. Kerajaan yang menguasai Mesir pada zaman Nabi Yusuf adalah kerajaan yang berbeza, bangsa yang berbeza daripada raja yang menguasai Mesir pada zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa tu rajanya Raja Qibtik. Manakala raja di zaman Nabi Yusuf adalah raja yang datang daripada keturunan semenanjung Arab pada masa itu. Maka sebab itu berbeza dari sudut cara mereka memerintah. Dan mana Nabi SAW tahu benda ni? Nabi tahu kerana memang Al-Quran itu daripada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Dari sudut linguistik, keindahan bahasa pun tak mungkin Nabi boleh reka sendiri. Dan kalau betul tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ia merupakan rekaan Nabi, katalah, ikut logiknya pun tak boleh. Sebab Nabi kalau dah cipta benda yang bagus, dah cipta benda yang tinggi nilai, mestilah Nabi SAW akan sandarkan pada diri dia. Kita buat satu ciptaan yang hebat-hebat, kita buat satu ciptaan yang dahsyat, kan? Kalaulah kita berjaya buat, kita invent, kita cipta, kita reka cipta satu benda yang sangat hebat, satu benda yang sangat dahsyat, ya, patutnya kita akan sandarkan pada diri sendiri. Takkan kita nak beri sandar pada orang lain pula, sebab kita yang buat benda tu. Tapi Nabi SAW, kalaulah betul dia reka Quran, kalaulah betul dia reka Al-Quran, dah tentu dia akan sandar pada diri, tapi daripada diri dia sendiri, tapi dia sandar pada Allah. Menunjukkan memang Nabi SAW tak nak claim apa-apa daripada Quran ni, melainkan dia hanya pembawa Quran. Dia hanya pembawa dan menyampaikan Quran. Sebenarnya Quran itu adalah daripada Allah Azza wa Jalla. Maka sebab itu Allah Ta'ala kata mereka akan tahu kebenaran Al-Quran itu.
Cuma kalau mereka nak beriman, nak buka jiwa, nak buka fikiran, mereka akan beriman. Tapi kalau mereka terus takabur, terus menolak kebenaran, terus menjadi mereka yang mungkir, maka tidak akan ke mana-mana mereka itu, hanya sekadar tanya bertanya, dan satu hari nanti mereka akan tahu tentang kebenaran Al-Quran. Kemudian Allah Ta'ala sambung ayat yang ke-6. Alam naj'alil arda mihada. Saya bacakan dulu. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. So kita tengok ayat ni, ya, dia Allah Taala mengatakan alam naj'alil arda mihada. Hamka kata alangkah hebatnya penciptaan Tuhan dengan 10 ayat, daripada ayat yang ke-6 sampai ayat 16 terbukalah kepada kita bagaimana caranya Allah mendidik dan membawa manusia kepada berfikiran luas, agar dia jangan hanya terkurung dalam batas-batas fikiran sempit sehingga dia tidak tahu jalan mana yang harus dilaluinya, supaya dia bertemu dengan jawapan soal besar yang dipertanyakan tadi. Maksudnya apa, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian? Allah Taala bawakan 10 ayat lepas daripada Allah Taala memberikan mukaddimah. Setelah Allah Taala memberikan mukaddimah bahawasanya mereka bertanya-tanya sesama mereka tentang kebenaran hari kiamat, kebenaran akan dibangkitkan semua, Allah Taala bawakan tentang penciptaan bumi, penciptaan langit. Allah Taala menceritakan bagaimana proses kejadian alam, bagaimana alam ni berfungsi. Kata Tahir bin Ashur, 10 ayat ni, Ibn Ashur dalam kitab dia Tahrir wa Tanwir, seorang ulama daripada Tunis, dia mengatakan 10 ayat ni lah yang membuktikan bahawasanya berita-berita besar itu merangkumi bukan hanya kiamat, merangkumi keesaan Allah, merangkumi bagaimana Allah Ta'ala membatalkan keperluan untuk kita menyembah berhala. Allah Ta'ala batalkan kerana Allah yang mencipta alam. Bagaimana alam ini dicipta oleh Allah dengan satu sistem yang sangat teratur. Tidak mungkin ia berlaku secara sudfah, tidak mungkin ia berlaku secara tiba-tiba. Kan? Sebab golongan-golongan yang tidak percaya kepada Tuhan, golongan atheist, mereka mengatakan ia berlaku by accident. Semua itu berlaku dengan kebetulan. Kebetulan benda ni berlaku, kebetulan benda ni berlaku. Kalau ikut kaedah kebarangkalian, tidak mungkin secara logiknya alam yang tersusun indah dengan rantaian makanan yang elok, dengan perjalanan alam yang sangat teratur, tidak mungkin tidak ada pencipta dan tidak ada maintainer. Tidak mungkin satu Tuhan, tidak ada satu Tuhan yang menguruskan alam ni. Tak mungkin tidak wujud Tuhan tersebut. Tak mungkin, kerana ia sangat-sangat teratur. Sangat-sangat teratur. Baik. Maka ayat yang Allah Ta'ala bawakan ni, 10 ayat ni menceritakan tentang perjalanan alam dan penciptaan alam. Seolah-olah Allah Azza wa Jal memberikan kita satu isyarat, memberikan orang yang ada kesangsian terhadap kebenaran wujudnya hari kiamat itu satu isyarat. Kalau Allah Azza wa Jal mampu untuk mencipta alam yang indah, bukit yang begitu besar, Allah Ta'ala mampu untuk menurunkan hujan, Allah Ta'ala mampu untuk buat apa saja yang kita lihat besar di dalam dunia ini. Kalau Allah Ta'ala mampu, takkanlah Allah Ta'ala tak mampu untuk mengembalikan jasad kamu yang telah hancur. Kerana mereka pertikaikan tentang hari kiamat. Tak mungkin benda dah hancur boleh wujud semula. Tak mungkin. Dia orang, ini golongan Quraisy lah. Maka Allah Ta'ala beri isyarat ni, alam yang berjalan dengan hebat ni, Allah Ta'ala cipta daripada kosong. Allah Ta'ala cipta from nothing, tak ada apa. Dia berjalan dengan teratur. Kalau Allah mampu ciptakan bukit yang besar, bumi yang besar daripada jasad kamu,
Takkanlah Allah Ta'ala tak mampu untuk mengembalikan jasad kamu yang telah ada kemudian hancur seketika. Ini satu, orang kata apa, sindiran daripada Allah kepada mereka yang tidak beriman tentang hari akhirat, mereka yang sangsi tentang kuasa Allah untuk mewujudkan semula tulang belulang yang telah hancur. Insafilah di mana engkau tegak sekarang, kerana kehendak siapa engkau datang ke dalam hidup ini. Allah Ta'ala kata, alam naj'alil arda mihada. Kita tengok ayat ni. Maksudnya bukankah telah kami jadikan bumi itu terbentang? Bumi ni terbentang luas bagi orang yang hidup di dalamnya, di atasnya. Kita berada di atas permukaan dunia ni, luas terbentang bumi ni. Okey. Sebahagian daripada Muslim hari ini menggunakan ayat-ayat yang seperti ini untuk mengatakan bumi ni flat. Ni saya nak masuk sikit lah. Nak masuk sikit perbahasan ni sebab saya tengok makin ramai pula buat-buat ni. Iaitu mereka yang mengatakan bumi ni flat. Sebab Allah Ta'ala kata, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami menjadikan bumi ni terbentang luas? Bumi terbentang. Kan? Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, Allah Ta'ala dalam ayat ni tak kata kami jadikan bumi tu rata. Allah Ta'ala kata kami jadikan bumi tu terbentang luas. Maksudnya bumi tu terbentang. Terbentang di hadapan kita. Adakah ia menafikan tentang speranya bumi? Tak juga. Kerana ada ayat yang lain yang menunjukkan bahawasanya bumi ini memang spera. Antaranya, yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahar 'alal lail. Surah Az-Zumar. Allah Ta'ala kata di dalam ayat ni, Allah Ta'ala menggulung malam di atas siang dan Allah menggulung siang di atas malam. Perkataan yukawwir, gulung. Gulung ni maksudnya sesuatu yang bulat boleh gulung. Macam kita katalah yukawwirul imamah, melilit serban. Sebab kepala kita agak bulat, sebab tu boleh lilit. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ini merupakan satu isyarat. Sebab itu ada seorang pentafsir, ahli tafsir, nama dia Zamakhsyari dalam Al-Kashaf. Cuma dia ni Mu'tazilah. Cuma dia pakar dalam bahasa lah. Walaupun dia ni Mu'tazilah, bukan ahli sunnah, yang terkeluar daripada ahli sunnah, dia Mu'tazilah, tapi dari sudut bahasa. Dari sudut bahasa, ulama-ulama ahli sunnah mengambil manfaat daripada tafsir dia. Kerana dia pakar bahasa. Dia mengatakan apa? Dia kata, speranya bumi ni, tidak ternafi walaupun Allah Ta'ala kata bumi itu terbentang. Kerana terbentangnya, spera yang begitu besar, nampak pada mata kita memang seperti bentangan yang sangat luas. Bahkan, Syekh Asy-Sya'rawi dalam tafsir dia, cuba mengatakan, memang bumi ini spera. Bila Allah Ta'ala kata, wal arda madadnaha, surah Hijr. Surah Hijr, Al-Hijr, Allah Ta'ala menyebutkan, wal arda madadnaha. Dan bumi itu kami bentangkan, kami luaskan. Bumi itu kami bentangkan, kami madadnaha tu maksudnya kami bentangkan supaya kamu mengambil manfaat daripadanya. Ini menunjukkan bumi itu sfera, dia kata. Sebab kalau bumi ni flat, dia tak jadi bentang lah. Sebab orang yang tengah-tengah, kalau bumi flat, tengah-tengah aja nampak bentang, orang yang duduk tengah-tengah. Orang yang di hujung bumi tak bentang lah sebab ada tembok ais kat tepi dia. Tapi kalau sfera, di mana pun kita berada, dia akan nampak bentangan yang luas. Kerana pertama, sebab bumi ni sfera, tak ada sempadan. Setiap kawasan dia akan tidak ada sempadan, tidak ada blok ais. Seperti mana golongan flat earth punya pandangan, dia kata ada blok ais di hujung supaya kita tak boleh keluar. Jadi kalau orang tu betul-betul letak berdiri di hujung dekat dengan blok ais tu, tak terbentanglah bagi dia. Sebab ada sekatan yang tidak boleh lagi pergi ke di baliknya. Sedangkan bumi sfera ini, kita akan tengok di mana pun kita berada, di mana pun kita duduk di kawasan bumi akan nampak terbentang, akan nampak bentangan yang tidak ada sempadan sebab dia sfera. Setiap tempat dia bulat. Tetapi bulatan yang sangat besar nampak seperti hamparan. Itu pandangan para ulama. Bumi terbentang, dia kata, satu ungkapan yang maha indah daripada Allah sendiri. Boleh juga disebut bumi terhampar, laksana menghamparkan permaidani yang kamu insan diberi tempat yang luas buat hidup di atas bumi yang dibentangkan itu.
Untuk siapa bumi itu kalau bukan untuk kamu? Allah Ta'ala berikan kita duduk kat dunia ni dengan pelbagai keindahan yang ada, dengan pelbagai kemudahan yang ada, dengan pelbagai nikmat yang ada. Allah Ta'ala serahkan kepada kamu manfaatnya untuk kamu guna tanpa diminta apa-apa bayaran, tanpa diminta apa ni pertukaran, melainkan hanyalah kamu menyembah Allah dan mengakui bahawasanya Allah Ta'ala itulah satu-satunya Tuhan dan taat kepada dia dalam arahan-arahan dia. Dan segala yang ada di dalamnya pun kamu boleh ambil faedahnya. Bukan di dalam lah, di atas sebenarnya. Maka dalam kata-kata mihada, yang kita ertikan terbentang itu tersalah satu penyelenggaraan dan satu persilahan, ambillah faedah daripadanya. Ambillah faedahnya. Maksud bila Allah Ta'ala kata bumi ni terbentang, bumi ni terhampar untuk kamu, tidakkah kami jadikan bumi terhampar? Tidakkah kami jadikan bumi terbentang? Kamu boleh ambil manfaat daripada dia. Ya, Ibn Katsir mengatakan tidakkah kami menjadikan bumi ini, maksud ayat ni, adakah tidak kami menjadikan bumi ini dalam keadaan yang tenang walaupun dia berjalan, walaupun bumi ini bergerak, bumi ini berputar. Kalau tak berlakulah siang dan malam. Kalau tak berlakulah perubahan musim, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Tetapi walaupun bumi ini bergerak, walaupun bumi ini terbentang, tetapi Allah Azza wa Jal menjadikan ia sangat stabil untuk kita duduk, sangat selesa untuk kita duduk. Wal jibala autada, Allah Ta'ala kata, tidakkah kami juga telah menjadikan bukit-bukit sebagai pancang-pancang. Pancang ni maksud sebagai autad, sebagai benda yang terbenam di dalam bumi untuk menstabilkan bumi. Dijelaskanlah pada ayat ini kegunaan gunung. Kalau gunung tidak ada, bumi tidak akan selamat dan tidak akan terbentang dengan baik. Kerana angin selalu berhembus keras akan membongkar urat dari kayu-kayu yang tumbuh sebagai keperluan hidup itu. Dengan adanya gunung-gunung sebagai pancang itu, kukuhlah hidup manusia. Dan misalnya, habislah kayu-kayuan yang tumbuh di lereng gunung ketika hujan turun, meluncurlah tanah dan keringlah bumi yang terbentang itu kerana tidak ada yang menghalanginya lagi dan terhalanglah hidup kerana erosi. Erosi ini maksudnya kerana hakisan. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu kat kita kegunaan bukit. Apa kegunaan bukit? Yang pertama, bukit menjadi penghalang kepada angin yang datang secara keras. Angin yang datang secara keras akan dihalang oleh bukit. Jadi akan selamat kehidupan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, bukit akan menjadi kawasan tadahan air. Yang mana bila hujan turun pada bukit, bukit akan menumbuhkan pokok dan alir sungai itu akan diperlahankan. Alir air yang daripada bukit tu akan diperlahankan oleh tumbuhan-tumbuhan yang berada di bukit. Yang mana kalau tak ada, akan berlaku banjir kilat, akan berlaku tanah runtuh dan seumpamanya. Wa khalaqnakum azwaja, kami menjadikan kamu berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan iaitu berjantan, berbetina, dia kata. Berlelaki, berperempuan. Berpositif, bernegatif. Dengan demikian itulah Allah menciptakan alam ini seluruhnya. Ada berlangit, berbumi. Ada berawal, berakhir. Ada berlahir, berbatin. Ada berdunia, berakhirat dan seterusnya. Maksud ada pasang-pasangan. Ada yang mula, pasti ada yang akhir. Ada dunia, ada akhirat. Ada jantan, ada betina. Ada lelaki, ada perempuan. Maka dengan demikianlah Allah yang Maha Tunggal menciptakan seluruh yang maujud. Yang maujud ni yang wujud ya. Dalam alam ini berpasang-pasangan. Yang berdiri sendiri hanyalah Allah. Yang satu tak ada dua, yang tak ada pasangan hanyalah Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala nak bagi tahu kat kita, kita ni jangan duk belagak sangat kerana kita diciptakan oleh Allah. Dan kita perlu berpasangan. Baru menjadi. Makhluk ni menjadi sebab berpasang-pasangan. Yang menjadi walaupun tak berpasangan hanyalah Allah Azza wa Jal. Ya, baik. Yang menjadi maksud yang menjadi hebat walaupun tanpa berpasangan hanyalah Allah. Manusia tak mungkin. Kerana manusia perlukan berpasang-pasangan, barulah dia boleh hidup dengan stabil. Manusia perlu ada bantuan orang lain, barulah dia boleh hidup dengan stabil. Tapi Allah Azza wa Jal sentiasa hidup.
Allah Azza wa Jal tidak memerlukan makhluk. Allah Ta'ala sentiasa ada. Walaupun tidak ada yang bersama dengan Allah berkongsi kuasa dengannya. Tak perlu. Kerana Allah Maha Tunggal. Allah Maha Kuasa dan Maha Esa. Baik. Kemudian Allah Ta'ala kata, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. Kami telah menjadikan tidur kamu sebagai pemutus. Subata, pemutus. Ya. Dengan demikian, tenang kembali rohmu, rohanimu dan jasmanimu yang sibuk selalu, bagai mengumpulkan kekuatan yang baru, sehingga tidur adalah kemestian yang tidak dapat dipisahkan daripada hidup. Maksudnya kami jadikan tidur kamu tu sebagai rehat, pemutus daripada kamu kekal sibuk. Sebenarnya tidur ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian ialah nikmat. Tidur ni nikmat besar daripada Allah. Beruntunglah bagi mereka yang dapat tidur. Walaupun kadang-kadang kita kata, aku ni tidur saja kan. Itulah, kita jangan banyak tidur. Tapi boleh tidur dalam sehari 7 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam. Ia merupakan nikmat yang besar daripada Allah. Kerana ada manusia tak boleh tidur. Siapa yang tak boleh tidur ni tuan-tuan? Antara yang kita kenal lah, yang tak boleh tidur ni saya sendiri. Sewaktu saya buat degree dulu, Allah Ta'ala uji saya tuan-tuan. Allah Ta'ala uji saya tak boleh tidur. Kenapa tak boleh tidur? Tak boleh tidur ni kerana ada perasaan takut. Ada perasaan takut sebab examnya pasal. Sebab saya ni bukan anak orang senang, anak orang susah lah juga kan. Jadi bila saya pergi Jordan tu, saya dapat pinjaman kerajaan negeri Perak pada masa tu. Dia bagi saya 12,000 setahun selama 5 tahun. So ada 60,000. Dan kerajaan negeri Perak ni pada masa tu dia beri satu jaminan pada pelajar-pelajar Perak, sesiapa yang exam ataupun keputusan akhir degree dia dapat first class, dia akan bagi beasiswa. Dia akan convert pinjaman tu menjadi beasiswa. Jadi pada waktu tu saya betul-betul struggle lah nak dapatkan beasiswa tu. Betul-betul struggle nak dapatkan beasiswa tu. Sehingga kan bila exam, bila ada subjek-subjek yang susah, saya jadi susah hati. Jadi dalam banyak-banyak subjek tu ada subjek yang susah lah tuan-tuan. Pensyarah tu memang betul-betul bagi soalan susahnya. 11 kitab kena baca untuk final exam. 11 kitab. Dalam kitab tu pelbagai mazhab dan dalil perlu diingat dan dihadam. Sebab soalan dia akan tanya daripada mana-mana yang disuka. Oleh kerana tu, saya rasa stres. Baca. Dan akhirnya tak tidur, tak boleh tidur. Lepas exam pun tak boleh tidur, penyakit tu datang. Kan? Jadi waktu tak tidur tu, 2 minggu saya tak tidur, tak boleh tidur nyenyak lah, tidur sejam, 2 jam sehingga sakit dada. Barulah saya tahu bahawasanya tidur adalah satu nikmat daripada Allah Azza wa Jalla. Tidur ni Allah Ta'ala bagi nikmat kepada manusia yang kadang-kadang kita tak rasa. Yang mana ia sangat merehatkan, sangat menenangkan, memutuskan kita daripada dunia seketika. Selama 6 jam, 7 jam ataupun 8 jam. Baik. Allah Ta'ala kata, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. Kami telah menjadikan malam sebagai pakaian. Menurut Ibn Jarir At-Tabari, gelap malam itu meliputi seluruh diri kamu. Sehingga walaupun kamu bertelanjang, tidak berkain sehelai benang jua, namun kegelapan malam itu sudah menjadi ganti dari pakaianmu. Ni yang Hamka nukil daripada Ibn Jarir At-Tabari. Tetapi saya semak dalam tafsir At-Tabari, ya, dalam tafsir At-Tabari, saya semak sebenarnya Ibn Jarir At-Tabari tak sebut begitu. Tengok nota nombor 2. Nota kaki nombor 2. Saya sebut di situ, saya tidak menjumpai At-Tabari menyatakan demikian. Apa yang dinyatakan oleh At-Tabari dalam tafsirnya, itu pada jilid 24, halaman 151, adalah seperti berikut. Apa Tabari kata? وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لَكُمْ غِشَاءً يَتَغَشَّاكُمْ سَوَادُهُ وَتُغَطِّيكُمْ ظُلْمَتُهُ كَمَا يُغَطِّي الثَّوْبَ لَابِسَهُ لِتَسْكُنُوا فِيهِ عَنِ التَّصَرُّفِ لِمَا كُنْتُمْ تَتَصَرَّفُونَ لَهُ نَهَارًا. Yang maksud ayat ni, dia kata Allah Ta'ala maksudkan dalam ayat ni, kami menjadikan malam adalah pelitup bagi kamu, yang mana kegelapannya meliputi kamu seperti pakaian yang melitupi pemakainya, supaya kamu semua dapat berehat dari perbuatan yang kamu lakukan pada siang hari. So ada sikit beza lah. Sebab tu saya kata mungkin
Hamka tulis ni dalam keadaan dia dalam penjara, rujukan dia tak ada kat dia, dia ingat-ingat lupa. Jadi dia punya nukilan tu macam kurang tepat sikit lah. Tapi dia sudut makna sama je. Cuma Hamka tak kata kalau kamu bertelanjang tak berkain pun malam tu dah tutup dah aurat kamu. Dia tak kata gitu. Dia kata malam itu menutupi kamu seperti mana pakaian tutup pemakai. Tutup anggota pemakai. Itu maksud dia. Jadi ada beza sikit lah. Dan menurut penafsiran daripada Ibnu Jubair dan As-Suddi, mereka mengatakan ketenangan diri kerana nyenyak tidur untuk membangkitkan tenaga baru untuk hari esok. Serupa juga dengan mengganti pakaian yang telah kumal. Kumal ni maksudnya, kalau tak silap saya lah, kotor kot. Dengan yang masih bersih. Ini kata As-Suddi. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Kami menjadikan siang itu untuk kehidupan kamu. Setelah tadi malam beristirahat, berlepas lelah, pagi-pagi badan dan jiwa menjadi segar. Setelah terasa segar, mulailah bekerja dan bergiat lagi berjalan di atas bumi yang telah terbentang itu, mencari perbekalan buat hidup, mencari rezeki, mencari makan dan minum. Allah Ta'ala menjadikan siang ni tempat aktif untuk kita. Waktu yang kita aktif, waktu segar. Untuk kita mencari rezeki. Untuk kita mencari kehidupan. Untuk kita mencari bekalan. Sama ada bekalan dunia ataupun bekalan akhirat kita. Itulah yang dinamakan ma'asya. Itu yang dinamai ma'asya, yakni penghidupan. Dalam kata-kata susunan lain juga disebut ma'isyah, kehidupan. Ya, wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami telah bangunkan di arah atas kamu 7 yang kukuh, yakni langit. 7 yang kukuh ialah langit yang 7 lapis. Dan kita pun tahu cara pemakaian bahasa Arab bahawa kalau disebut kalimah 7 yang dimaksud ialah banyak. Dan semua langit itu dibina oleh Allah dengan kukuhnya. Beredarlah dalam cakrawala itu berjuta-juta bintang, dan satu di antaranya adalah bumi kita ni. Juta bintang. Dan salah satunya ialah bumi yang tempat kita duduk. Di tempat lain ada makhluk lain ke Ustaz? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui. Kita tak tahu. Besar sangat alam semesta ni. Dan kita pun hidup atas permukaan bumi di bawah naungan langit. Waja'alna sirajan wahaja, dan kami telah jadikan satu pelita yang terang menderang, iaitulah matahari untuk kamu. Walaupun sebenarnya kalau dalam ikut cakrawala kita ni macam-macam matahari ada. Tapi untuk kamu di bumi Allah Ta'ala ciptakan satu pelita yang menerangi kamu, yang terang, tidak memudaratkan kamu cahayanya, dan cahayanya membantu kamu untuk mencari kehidupan kamu. Pelita yang terang menderang itu yang hanya satu, iaitu matahari. Satu tu untuk kita lah dalam sistem solar kita ni lah. Kerana matahari banyak lagi dekat luar. Bintang ni banyak lagi dekat luar yang bercahaya. Mereka kata pelita yang terang menderang itu yang hanya satu dalam sistem solar kamu, iaitu matahari telah memancarkan sinar yang terang menderang. Dia memancarkan sinar pada kita yang cukup terang. Ya? Sehingga untuk tahu bagaimana sinar terang menderangnya, bandingkanlah kepada malam hari. Ketika matahari itu terbenam, telah kita ganti dengan berjuta-juta pelita kita sendiri. Namun berjuta-juta pelita belum juga dapat menggantikan sinar terang menderang matahari yang meliputi alam di siang hari. Hamka ni dia banyak menggunakan, kita kata, situasi-situasi yang real, situasi yang praktikal untuk kita sedar betapa hebatnya ciptaan Allah. Maka dalam kaedah ni ataupun dalam ayat ni dia nak bagi kita faham bila Allah Taala kata di dalam ayat ni, ya, waja'alna sirajan wahaja, kami telah menciptakan pelita yang terang betul, sirajul wahaj, pelita yang terang. Hamka kata terangnya matahari ni, bila matahari muncul cerah dunia ni. Dunia ni cerah. Yang mana yang terkena matahari ni akan jadi cerah bahagian tu. Yang mana kalau kita nak banding terang menderangnya matahari dengan pelita kita, kalaulah kawasan kita sekarang ni malam, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ni malam kita ni, cuba kita pakat seluruh rakyat Malaysia pasang pelita masing-masing, letak dekat luar, adakah mampu untuk menerangkan bumi semenanjung ni? Belum tentu. Tak mungkin.
Tak mungkin terang macam mana matahari buat. Tak mungkin. Kerana apa? Kerana matahari itu Allah Ta'ala ciptakan, ya, sebagai satu kemudahan untuk kita, dan ia merupakan kebesaran Allah dalam mencipta. Pelita ni kita yang cipta, ya, Allah Ta'ala izin kita cipta, tapi dia tak sama macam matahari. Ya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan kami telah turunkan dari awan air yang bercucuran. Iaitulah hujan yang selalu menyirami bumi. Air bercucuran ialah air hujan yang lebat, yang selalu membahagikan air itu untuk hidup segala yang bernyawa. Maksud daripada air lah. Allah Ta'ala pun sebut di dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Kami jadikan daripada air ini semua benda yang bernyawa, yang hidup. Tak mungkin benda hidup tak ada air, tak mungkin. Ya? Jadi sebab itu Allah Ta'ala kata kami turunkan daripada awan itu air yang mencurah-curah turun, iaitu air hujan. Dalam surah 21 Al-Anbiya ayat 30 sudah diterangkan pula bahawa segala yang hidup di atas bumi ini, baik manusia atau binatang atau tumbuh-tumbuhan sekalipun sangat bergantung, atau tumbuh-tumbuhan sekalipun sangat bergantung kepada air. Ayat yang saya baca tadi tu, waja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Kami jadikan daripada air ni setiap sesuatu yang hidup. Benda hidup memerlukan air. Hujanlah cara pembahagian air yang paling merata daripada Allah. Buat mengisi sumur yang hampir kering. Buat meneruskan aliran sungai-sungai dan mengalir terus ke laut. Dan dari laut itu air tadi menguap ke udara buat menjadi awan atau mega, berkumpul untuk kembali menjadi hujan dan turun kembali. Demikianlah terus menerus. Hamka kata apa? Hujan ni satu kehebatan ciptaan Allah. Salah satu daripada kehebatan. Yang mana Allah Ta'ala turunkan hujan, dia menjadi sungai dan turun ke laut. Kemudian matahari kuapkan balik. Matahari sejatkan balik air itu menjadi awan dan turun balik. Dan begitulah proses untuk menghidupkan bumi. Untuk menstabilkan hidupan yang ada di atas muka bumi ini, Allah Ta'ala jadikan hujan itu sebagai penstabil. Bahkan, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dalam doa Nabi, membuktikan bahawasanya memang syariat Islam ni datang daripada Allah. Ketika mana Nabi SAW ajar kita berdoa untuk tolak hujan. Kita tak kata doa berhenti hujan. Sebab itu dalam hadis Nabi kata apa? Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akami wa dhirab. Wa manabitus syajar wa butunil awdihah. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW mengatakan, Ya Allah, turunkan hujan keliling kami, jangan turun atas kami. Ketika mana hujan tu turun lebat tempat kita sampai memudaratkan, Nabi ajar kita doa supaya Allah alihkan hujan. Bukan Allah berhentikan hujan, Allah alih. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan keliling kami, jangan turun atas kami. Mula-mula kita pelik, kenapa tak doa berhenti je? Kenapa tak doa berhenti je? Dia kata, Ya Allah, turunkanlah hujan ni di bukit-bukit besar dan bukit-bukit kecil. Turunkan di bukit besar, bukit kecil, turunkan di tempat-tempat tumbuh pokok dan perut-perut lembah. Kenapa tuan-tuan? Kerana kalau ikut pembuktian saintifik, apa yang Nabi SAW ajar ni sangat-sangat selari. Kerana setiap tahun hujan yang turun, bilangan hujan yang turun setiap tahun adalah sama dalam muka bumi ni. Ni juga disebut di dalam hadis. Walaupun hadis ni sanad dia dhaif, dari sudut sanad dia dhaif, tapi ia sahih daripada kalam Ibnu Abbas, yang mana Ibnu Abbas pasti ambil daripada Nabi SAW. Iaitu Ibnu Abbas kata, Ma min am bi amtar min am walakin Allah yusrifuh. Yang bermaksud, tidaklah satu tahun lebih banyak hujannya berbanding tahun sebelumnya, tetapi Allah mengalihkan hujan tersebut. Maksudnya dari sudut purata, seluruh dunia, taburan hujan kuantitinya sama. Kalau tahun ni banyak hujan kat tempat kita, bukan bermakna Allah Ta'ala lebihkan kitaran hujan. Tak. Tetapi hujan di tempat lain kurang, dilebihkan di sini. Maksudnya, apa yang Nabi SAW ajar Ibn Abbas ni merupakan mukjizat saintifik yang telah dibuktikan pada hari ini. Dan Nabi SAW mesti ajar doa supaya kita minta alih hujan. Kerana hujan ni tak mungkin kurang. Kalau hujan kurang daripada tahun lepas, mungkin dunia ni tidak akan stabil. Manusia tidak mungkin akan hidup. Baik. Kemudian,
Allah Ta'ala kata kami turunkan daripada awan ni air-air yang mencurah-curah turun, linukhrija bihi habban wa nabata, supaya dengan hujan itu kami boleh keluarkan, kami keluarkan habban wa nabata, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Okey. Apa habba, apa itu nabata? Biji-bijian ni sesuatu yang berbiji-biji, yang dimakan berbiji-biji. Apa dia? Bijirin lah. Gandum, nasi, benda yang ada biji yang dimakan. Kacang ke kacang, ini semua Allah Ta'ala keluarkan untuk kita makan. Wa nabata, dan tumbuh-tumbuhan untuk kita makan. Dengan hujan tu tumbuh-tumbuhan yang mana sayur-sayuran yang kita makan, bukan biji-bijian. Ya. Banyaklah jenis tumbuhan yang berasal dari bijinya. Bahkan kalau kita tengok, ada juga tumbuh-tumbuhan yang bercambah daripada bijinya. Allah Ta'ala keluarkan daripada pokok tu bijinya untuk menumbuhkan pokok yang lain. Seperti lada, mentimun, kacang dalam segala jenisnya, jagung dan padi dan sebagainya. Semuanya itu dari biji atau benih. Sebelum disinggung air, dia kelihatan tidak bererti apa-apa. Ini satu keajaiban. Iaitu, kalau kita tak siram air, nampak macam dia kering, dia tak bermaya, tak ada buat apa pun. Tapi bila terkena air, dia akan mengeluarkan pokok, mengeluarkan daun. Ya. Tetapi setelah dia terkena air, timbullah 2 helai daun yang tadinya tersimpul menjadi biji itu. Lain pula halnya dengan berbagai tumbuh-tumbuhan yang lain yang akan hidup kembali setelah terkena air. Ialah uratnya yang telah kering tadi. Ya. Jadi kalau tumbuh-tumbuhan lain pula, dia nak layu, kita siram air, dia menjadi hijau semula. Ini merupakan tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Air menjadikan dia basah, dan basah menghasilkan hidup pada dirinya buat menghisap air lagi yang tersimpan di dalam bumi. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-16, wajannatin alfafa, kami jadikan kepada kamu kebun-kebun yang subur. Alfafa ni maksudnya kebun yang meliuk lentuk, kebun yang dia punya tumbuhan itu bertindih-tindihan, maksud subur, sesuatu yang subur. Sudah sejak manusia hidup mengenal bercucuk tanam sebagai lanjutan dari hidup berburu di darat dan di air, kian lama, kian teraturlah cara manusia menanam, dan kian jelaslah apa yang mereka pandang patut ditanam. Mulanya hanya sekadar mencari apa yang baik untuk dimakan. Begitulah pengalaman hidup manusia, asalnya mencari tumbuhan yang liar untuk dimakan. Tetapi lama-kelamaan mereka kenal apakah itu tumbuhan yang bermanfaat, apakah itu tumbuhan yang menyelerakan untuk makan, dan akhirnya mereka bercucuk tanam. Akhirnya mereka sendiri menanam berdasarkan benih yang Allah Ta'ala sediakan pada tumbuhan yang liar itu. Sebab itu Allah Ta'ala kata hujan ni menghidupkan pokok, bukan hanya menghidupkan pokok, menghidupkan biji benih untuk kita meneruskan kehidupan. Manusia mendapat ilham daripada Allah untuk menanam, supaya tanaman itu dapat dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya dengan dikenal manusia gandum dan padi. Lalu manusia pun membuat kebun atau sawah untuk tanam gandum, untuk tanam padi yang lebih teratur. Bukan hanya dia nak makan, dia menghasilkan sesuatu supaya dia dapat memberikan orang lain untuk makan, dan dia mendapat keuntungan daripada tanah yang Allah Ta'ala ciptakan untuk dia, daripada benih yang Allah Ta'ala ciptakan untuk dia, daripada hujan yang Allah Ta'ala turunkan. Dia hanya berusaha untuk menuai benih tersebut, yang lainnya dia berserah kepada Allah, dan Allah menghidupkan untuk dia, dan dia mendapat keuntungan daripada apa yang dia usahakan, dan dengan rahmat Allah dia mendapat keuntungan tersebut. Maka sebab itu saya sebut, lalu manusia pun membuat kebun atau sawah yang lebih teratur, kerana akal yang telah lebih cerdas itu didapat ialah setelah banyak pengalaman. Lama-kelamaan didapati manusia pula lah tumbuh-tumbuhan lain yang bukan sahaja untuk dimakan, malahan tumbuh-tumbuhan yang pantas ditenun menjadi pakaian. Ada Allah Ta'ala ciptakan tumbuhan untuk kita makan, untuk kita ambil manfaat. Ada tumbuh-tumbuhan yang tak boleh dimakan, tetapi boleh dibuat pakaian dengannya. Maka dikenallah kapas dan kapuk. Kapuk ni kalau tak silap kekabu.
Dan idas rumi, yang ni saya tak tahu apa dia. Dan kulit terap. Kulit terap ni dibuat bag, dibuat pakaian dan seumpamanya. Akhirnya pandailah manusia berkebun kurma, berkebun anggur, berkebun jeruk. Jeruk ni buat mangga lah. Jeruk ni apa? Limau ataupun oren. Berkebun kelapa dan bersawah dan lain-lain. Sampai kita kenal manusia berkebun getah, berkebun nenas, buat diambil daunnya menjadi serat rami dan benang. Semua ini Allah Ta'ala ilhamkan kepada manusia untuk meneruskan hidup atas tumbuhan yang tumbuh daripada hujan yang Allah Ta'ala hantar kepada bumi. Dari 3 ayat yang bertali ini, ayat 14 sampai ayat 16, kita melihat usaha manusia menyesuaikan dirinya dengan alam pemberian Allah. Allah menurunkan hujan, manusia mengatur pengairan. Allah Ta'ala turunkan hujan, dengan akal manusia yang Allah Ta'ala kurniakan, mereka bijak mengatur pengairan. Allah mentakdirkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, manusia mengatur kebun-kebun dan sawah dan menyusunnya mengikut keadaan buminya. Inilah dia kebudayaan. Sebab itu maka usaha perkebunan disebut juga kebudayaan, iaitu culture, budaya. Dan tanah Sumatera Timur sebelum Perang Dunia Kedua yang penuh dengan perkebunan yang luas, rakyatnya di bawah naungan raja-raja dan sultan Melayu dinamai dalam bahasa Belanda Kumul Gibet, saya pun tak tahu apa sebutan yang betulnya, iaitu daerah kebudayaan. Maksudnya agriculture. Budaya memperkebunkan tanaman. Budaya menjadikan tanaman itu dapat dimanfaatkan semaksimum mungkin dengan hujan yang Allah Ta'ala turunkan, dengan air yang Allah Ta'ala cipta, dengan pokok-pokok yang Allah Ta'ala cambahkan. Jadi semua ini Allah Ta'ala kata buat manusia berfikir, kalau dengan kuasa Allah boleh menjadikan manusia ini selesa hidup di alam ini yang luas kawasannya, yang terbentang luas untuk kamu mengambil manfaat daripadanya, maka apakah lagi halangan untuk kita percaya bahawasanya Allah Azza wa Jal mampu untuk membangkitkan semula manusia yang telah mati di alam kuburnya untuk dihisap amalannya di hari kiamat nanti. Tak ada alasan sebenarnya. Jadi itulah lebih kurang kita boleh ambil manfaat daripada ayat dalam surah An-Naba ini, dan insya-Allah pada kesempatan yang lain, dalam kuliah yang lain, kita akan sambung semula untuk mengambil manfaat daripada ayat-ayat yang berikutnya. Wallahu a'lam. Okey, saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar ataupun kritikan pada saya, boleh bagi tahu kalau saya silap di mana-mana. Baik. Ini ada kawan-kawan kita bagi tahu, kata kawan sahabat di UK dan Jerman tak boleh join. Okey. So insya-Allah penganjur akan buka kebenaran supaya kawan-kawan di UK dan Jerman untuk masuk pada kuliah akan datanglah insya-Allah, supaya biasalah mula-mula tuan-tuan akan ada kita panggil apa, kesilapan teknikal dan seumpamanya, itu biasa. Insya-Allah saya dan juga penganjur akan cuba yang terbaik untuk berikan yang terbaik. Usaha mereka ni pun bagi saya sangat-sangat terpuji. Bukan senang kita nak buat kuliah pada malam Jumaat, malam Sabtu, ini merupakan satu pengorbanan yang besar. Bahkan saya nak bagi tahu jugalah penganjur sangat bersungguh pujuk saya untuk mengadakan kuliah ini sekerap mungkin yang mereka mahukan. Asalnya sekali sebulan, tapi oleh kerana mereka bersungguh, saya pun kesian, saya kata tak apalah, 2 kali sebulan insya-Allah. Jadi insya-Allah kuliah kita ni kita adakan 2 kali dalam masa sebulan, 2 minggu sekali lah. Ni kalau setiap minggu tu saya rasa macam jadual saya penuh sikit kan. Saya perlu study juga, saya perlu buat kerja lain juga, saya ada tugas di universiti. Jadi 2 minggu sekali tu okey, insya-Allah. Penganjur ni betul-betul orang kata apa, bersemangat. Insya-Allah kita doakan supaya Allah Taala berikan ganjaran yang baik pada mereka, berikan mereka kesabaran untuk terus menganjurkan majlis-majlis ilmu supaya orang lain dapat manfaat. Baik. Ini ada soalan. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Apakah hukum seseorang itu tidur selepas solat subuh? Adakah berdosa? Dan sahihkah hadis yang mengatakan sambung tidur selepas subuh itu berdosa? Pertama sekali, saya sebutkan Nabi SAW apabila selepas salat subuh bersama dengan para sahabat, Nabi akan duduk di tempat
solatnya sehinggalah matahari terbit, dan apabila masuk Nabi akan berzikir, kemudian apabila masuk waktu duha Nabi akan salat duha. Itu amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila nak menghantar mana-mana tentera, Nabi akan hantar di awal pagi. Bahkan ada hadis Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah untuk umat aku ini pada waktu awal. Maksudnya kalau nak buat apa-apa pada waktu pagi. Keberkatan tu datang pada waktu pagi. Sebab itu Zubair Ibn Al-Awwam melarang anak-anak dia untuk tidur pada waktu subuh. Pada waktu selepas subuh. Dilaranglah. Tetapi adakah hadis yang melarang tidur selepas subuh? Secara yang sahihnya tak ada larangan tu. Larangan khusus tak ada. Bukanlah maksud orang yang tidur lepas subuh ni dicela. Selagi mana dia solat subuh. Cuma para salaf dulu mereka tidak begitu suka untuk tidur lepas subuh. Tetapi kalau seseorang itu mempunyai tugas yang perlu dilakukan pada waktu malam. Contohnya macam dia ni security guard. Dia bertugas daripada waktu malam sampai waktu subuh. Lepas tu dia solat subuh, lepas tu dia tak tahan dah. Lepas subuh dia kata, Ustaz saya tak tahan, saya perlu tidur untuk dapat tenaga. Maka dia tidur disebabkan dia perlu tidur. Maka dalam keadaan tu tidaklah menjadi masalah untuk dia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Hamka kan yang dalam kitabnya banyak hadis dhaif. Sekadar yang saya tengok dalam kitab tafsir juzuk 30 ini tidaklah banyak, ya. Adalah tetapi tak banyak. Kerana itu pun kerana dia tulis dalam penjara dan dia berpegang ataupun dia menukilkan daripada kitab-kitab tafsir sebelum ini. Biasalah tu. Kita pun ada banyak silap dan salah juga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meninggikan darjat Hamka yang telah menulis satu kitab yang baik untuk umat, 30 juzuk tafsir dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Indonesia, yang mana ia merupakan satu usaha yang sangat baik, sangat bagus, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sering share kebanyakan video-video live kuliah-kuliah doktor kepada sahabat-sahabat saya dan para jemaah di masjid di kawasan rumah saya dalam grup WhatsApp jemaah masjid. There's some case dengan kuliah talaki online Zoom pada malam ini. Namun ada respon daripada para jemaah mengatakan bahawa apa yang kita lakukan ini bukan talaki dengan kaedah talaki yang sebenar. Kata mereka talaki sebenar perlu bertemunya jasad ke jasad, lutut ke lutut. Apa pandangan doktor dengan nasihat apa pandangan doktor dan nasihat doktor dalam memanfaatkan talaki ilmu menggunakan media massa yang ada pada ketika ini? Ini sebenarnya kita tak nafikan, iaitu talaki daripada fizikal itu ada kelebihannya, ada kesungguhan yang lebih menyebabkan seseorang itu lebih appreciate ilmunya. Tetapi kita berada dalam keadaan PKP. Dan Islam tidak pernah melarang kita menggunakan teknologi untuk mendapatkan ilmu dengan lebih mudah. Hari ini katalah kita tak mampu nak bermusafir pergi ke negara Arab, tetapi disediakan kuliah online untuk kita bertalaki secara maya dengan ulama-ulama besar di negara Arab, di Madinah umpamanya. Adakah itu dilarang? Itu tak dilarang. Menyatakan kelebihan sesuatu dengan fizikal tidak menafikan kelebihan belajar secara online. Bertemu dengan guru itu secara berdepan baik, tapi ia tidak menafikan kebaikan belajar secara online. Ini masalah kita. Dalam bab hiburan, online, offline, okey. Tapi dalam bab ilmu, offline aja. Online tak okey. Sedangkan kalau kita tak semarakkan ilmu online ini, maka maksiat, hiburan akan berleluasa. Maka pada masa tu, kita tak mampu lawan lagi dah. Jadi online ini memberikan kemudahan. Tengok, kawan-kawan kita daripada UK, daripada Jerman nak join kuliah malam ni. Mereka join secara online. Ada kawan-kawan kita daripada Spanyol, daripada Brunei, daripada kawan-kawan daripada Spain ni, ada seorang dia bagi tahu saya, dia kata kebetulan masa kuliah ada satu hari tu kuliah saya ada masalah sikit, dia punya mikrofon tak begitu jelas. Sampai kawan-kawan daripada Spain bagi tahu, dia kata Ustaz, kalau tak ada mikrofon saya nak sponsor. Kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu menunjukkan mereka betul-betul menghargai ilmu tu. Kenapa? Kerana mereka duduk di Spain, bekerja di Spain, tak mampu untuk menuntut ilmu secara fizikal kerana negara sana mungkin ada kekangan dari sudut nak jumpa ilmuwan agama pun susah. Jadi kenapa kita nak menghalang kuliah-kuliah yang seperti ini ataupun metod yang seperti ini? Islam tidak pernah meletakkan syarat. Bahkan Nabi SAW menulis surat kepada Heraklius, menulis surat kepada Raja Muqawqis, menulis surat kepada raja-raja yang berada di luar Madinah, mengajak mereka masuk Islam. Walaupun Nabi tak bertemu dengan mereka secara berdepan dengan fizikal,
tetapi Nabi menulis surat. Nabi menggunakan teknologi yang ada pada zaman itu, iaitu menulis surat. Maka kita tak dihalang untuk menggunakan teknologi untuk menyampaikan kebenaran. Jadi orang yang seperti ini bagi saya, dia jumuk lah. Kalau beginilah pemikiran dia, maka kita akan kalah dengan kristenisasi. Sebab itu, kita ni sentiasa akan kata, kita akan kalah, orang Islam akan keliru. Sebab apa? Sebab orang Islam nak belajar susah. Kena pergi berdepan. Sedangkan bukan semua orang Islam mampu. Bukan semua orang Islam ada kemampuan. Ni kuliah kita ni, siap ada rakaman lagi. Tak boleh tengok hari ni, tak boleh tengok waktu ni, boleh tengok rakaman. Kita gunakan kesempatan yang ada, kita gunakan teknologi yang ada untuk memudahkan orang. Wallahu a'lam. Salam Syekh, salam alaik Syekh. Waalaikumsalam. Macam mana Syekh repair masalah insomnia tu? Saya pun tengah struggle juga ni, deadline bersepah. Saya mana ada, saya tak boleh repair. Sampai sekarang berlaku. Bahkan waktu saya nak Viva PhD, saya masuk bilik nak tidur pukul 11 malam, sampai ke subuh saya tak tidur, sampai ke waktu Viva saya tak tidur. Saya tidur bila? Pukul 4 petang. Lepas daripada Viva, masa tu musim sejuk, 3:30 masuk asar, pukul 4 tu baru saya tidur. Lepas tu waktu maghrib saya bangun, saya tak dapat repair lah sampai sekarang. Kalau ada isu-isu yang penting esok pagi, kalau ada isu penting awal pagi esok, malam ni saya resah dah tak boleh tidur lah. Saya tak boleh tidur. Memang ada masalah tu sampai sekarang lah pada saya. Moga-moga Allah Taala menjadikan saya sembuh lah, insya-Allah. Baik. Semoga sembuh. Amin ya Rabb. Doktor, tadi saya tengok dalam FB Ustaz Maulana Asri mendedahkan kesesatan tarikat Naqsyabandiyah. Tapi ada netizen menyebarkan fatwa dari Negeri Sembilan yang menyatakan tarikat tersebut, yang membenarkan tarikat tersebut. Apa pendapat doktor? Apabila JAKIM mengeluarkan fatwa tersebut, saya setuju dengan fatwa bila dia bukan semua Naqsyabandi yang dikeluarkan. Naqsyabandi pimpinan Nazim Haqqani kalau tak silap. Dia ada kajian dia sendiri yang mana pandangan-pandangan dia ni memang pelik sikit. Pandangan-pandangan ni memang pelik. Tapi fatwa Negeri Sembilan tu saya tak baca dan saya tak tahu. Cuma saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin untuk mencari dalil-dalil berkenaan dengan penyucian jiwa, berkenaan dengan zikir, tuan-tuan baca kitab Al-Azkar karya Al-Imam An-Nawawi. Al-Azkar ni telah diterjemahkan dalam bahasa Inggeris pun sama, dan diterjemahkan dalam bahasa Melayu pun sama. So ambil manfaat. Adik, siapa teman you? Sallallahu alaihi wasallam. Itu memadai. Ha? Nak cari tarikat-tarikat ni saya bimbang. Takut tarikat-tarikat ni menyebabkan kita tersalah ambil. Kerana banyak juga kesesatan yang disebarkan atas nama tarikat. Walaupun bukan semua, tapi ada. Ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak kata nasihat untuk kita tak jemu dalam ibadat. Sebab bila saya buat sesuatu ibadat, lama kelamaan dia tak khusyuk seperti dulu. Dia ibadat ni tuan-tuan, kita kena rasa bahawasanya ia bukan sesuatu melainkan kita buat kerana Allah suruh kita buat. Kita nak jadi hamba yang baik. Kenapa kita kena buat benda ni? Sebab Allah suruh. Seperti mana kita makan. Kita makan. Kenapa kita makan? Kerana badan kita perlu makan. Ibadat pun sama. Rohani kita perlu makan. Jadi macam mana nak jadi tak jemu? Pertama, kita kena faham bacaan-bacaan di dalam salat. Kita kena faham. Macam Quran, kadang-kadang kita baca, kita kata boring lah baca Quran ni. Sebab kita tak faham. Kita tak tadabbur makna Al-Quran tu. Kalau kita tadabbur, dia akan jadi interesting. Jadi kita fahami dulu ayat-ayat ataupun bacaan-bacaan di dalam salat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon pandangan tentang kelompok Khawarij ini asal usul daripada negara mana? Golongan Khawarij ni, Nabi SAW pernah sebut ni, mereka ni akan keluar daripada keturunan Zul Khuwaisirah. Mereka akan keluar daripada keturunan Zul Khuwaisirah yang mana dia ni pernah menegur Nabi SAW di dalam pemberian harta rampasan perang.
Maka Nabi SAW pada masa tu jawab, kalau aku tak berlaku adil, siapa lagi nak berlaku adil? Jadi pada waktu tu Nabi menyebutkan, Nabi menyebutkan kepada para sahabat, dia mengatakan bahawasanya akan keluar daripada keturunan dia ni satu golongan yang keluar daripada agama seperti mana keluarnya anak panah daripada busurnya. Mereka ini suka mengkafirkan, yaqtuluna ahlal iman wa yad'una ahlal awthan. Mereka suka mengkafirkan orang beriman dengan dosa yang orang beriman buat, sedangkan dosa ni tak mengkafirkan lagi. Dosa besar tidak mengkafirkan pelakunya, melainkan hanya dosa-dosa yang tertentu lah, macam syirik, murtad dan seumpamanya. Tapi bukan semua dosa besar. Orang mencuri, orang berzina, dia berdosa besar tapi dia bukan kafir. Tapi Khawarij mengatakan siapa buat dosa besar, kafir. Maka mereka mengkafirkan dan membunuh orang-orang yang beriman. Jadi oleh kerana itu golongan ini digelar Khawarij sebab apa? Sebab mereka keluar menentang pemerintah dengan senjata. Mereka memerangi pemerintah, bila pemerintah buat silap, pemerintah buat salah, mereka kafirkan. So mereka banyak membunuh orang-orang beriman berbanding orang-orang yang asalnya memang kafir. Jadi dia berasal daripada golongan mana? Mereka ini datang daripada negara Arab sendirilah. Daripada negara Arab sendirilah. Mereka pernah berperang dengan Ali bin Abi Talib. Mereka pernah berperang. Mereka digelar sebagai Haruriyah kerana tempat mereka itu keluar adalah daripada Haruri. Daripada Haruriyah. Dan mereka ini satu pemikiran, satu mazhab. Yang mana pada zaman ni kalau ada orang yang mengkafirkan orang lain disebabkan dosa besar yang dia buat, maka mereka terkesan dengan pemikiran Khawarij. Wallahu a'lam. Baik. Apakah hukum menggantung ayat Al-Quran di dinding rumah, doktor? Sebab tadi ada tengok satu video mengatakan tak molek gantung ayat Quran. Okey, dalam isu ni ada dua pandangan lah. Benda ni benda semasa. Benda semasa yang di frame, yang digantung di rumah. Ayat Quran yang digantung. Dalam isu ni sekadar bacaan saya ada dua pandangan lah. Ada yang membenarkan, ada yang tak benarkan. Ada yang membenarkan dan ada yang tidak benarkan. Antara yang membenarkan adalah bekas mufti Saudi dulu, Syekh Ibn Baz. Dia ditanya tentang hukum menggantungkan ayat-ayat Al-Quran di dinding rumah. Dia mengatakan tak ada masalah selagi mana diletakkan di tempat yang dihormati. Tidak menjadi masalah untuk peringatan, untuk orang kata mengambil faedah. Terutamanya bila ayat Quran, ayat kursi kita letakkan di dinding untuk kita beringat, hafal dan seumpamanya. Ya. Tetapi kalau diletakkan di tempat yang hina, contohnya macam pergi letak gantung ayat Quran dekat toilet, yang ni tak boleh lah kerana menghina. Tetapi ada juga ulama yang tak membenarkan, antaranya Syekh Ibn Utsaimin. Dia mengatakan tidak pernah dilakukan di zaman Nabi SAW, maka dia tak benarkan kerana dia kata Quran adalah untuk diambil, untuk dibaca, untuk ditilawahkan, bukan untuk digantung. Wallahu alam, saya berpandangan menggantung ayat Al-Quran di dinding selagi mana di tempat yang sesuai, di tempat yang dihormati, di tempat yang tinggi, maka tidaklah menjadi satu larangan, terutama bagi orang yang nak mengambil faedah daripada bacaannya dan manfaat maknanya. Wallahu alam. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu untuk malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Datin Alia dan juga Hajah Ili yang menjadi penganjur untuk malam ini. Saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap kata. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini dapat dimanfaatkan dalam kehidupan saya dan kehidupan kita semua, insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.